الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وصماخيه بماء جديد. Baik. Summa mashul uzunaini. Ni kita masih lagi dalam perbahasan bab sunat-sunat wuduk. Dan juga sunat dia sapuh kedua telinganya yang zahir dan juga batin bima'in jadid, dengan air yang baru. Maksud apa air baru? Selain daripada air yang digunakan untuk sapuh kepala ataupun basuh muka. Wasimakhaihi bima'in jadid, dan juga sapuh simakhaih bima'in jadid. Kata ulama buat gini. Lepas dia buat gini, kemudian dia ambil air baru, sapu gini. Dia sebenarnya kalau kita betul-betul kira betul-betul, kata para ulama, kalau kita kira betul-betul berapa kali kita akan sapu telinga dalam masalah wuduk, sebenarnya 12 kali kata ulama. Ulama kira-kira lah 12 kali. 3 kali yang pertama ketika kita basuh muka. Sebab ketika mana kita basuh muka, kata ulama sunat kita lebihkan sedikit sampai ke telinga. Sebab apa? Kerana nak meraihkan satu qaul yang mengatakan telinga sebahagian daripada muka. Sebab tu sunat masa basuh muka kita sapu gok telinga. Maksud kita basuh. Jadi masuk gok telinga 3 kali. Sebab basuh muka 3 kali. Jadi sapu telinga pun jadi 3 kali ketika tu. Kemudian 3 kali yang kedua ketika mana kita sapu kepala. Masa sapu kepala kita masukkan sekali sapu telinga. Sebab ada satu qaul kata sapu kepala mesti sekali dengan telinga atas satu qaul, nak meraihkan, walaupun bukan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Jadi 6 kali lah. Kemudian 3 kali lagi sapu telinga sendiri bersendirian dengan air yang baru 3 kali. Kemudian simakhaih 3 kali kita tekuk. Jadi situ jadi 12 kali semua sekali. Sebab tu ulama kata kalau kita kira betul-betul kita akan sapu telinga ni 12 kali lah. Batin tu kira Batin ni kat ni celah ni, lapik-lapik. So, wa takhlilu asabi'al yadaini bitashbih. dan juga takhlil, menyelak jari-jari tangannya dengan tashbih, dengan cara tashbih gini. Ni tashbih. Dia ada musassar bitashbih kan. Wa asabi'al rijlaini bi khinsiril yadil yusra min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Baik. Dan juga wa'ataf, dan sunat menyelak jari-jari kaki dengan khinsir yadil yusra, jari kelingking tangan kanan. Tangan kiri, tangan kanan, akak tangan kiri, akak tangan kiri sebut tangan kanan salah. Tak kenal terus kiri kanan. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selak guna jari kelingking tangan kiri. Nak start mana? Kalau tashbih tak ada masalah, tak timbul start mana. Adapun kalau kaki, start dengan kaki kanan. Guna jari tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Siapalah daripada anak jari kaki kanan, siapa anak jari kaki kiri. Dia kata, ustaz, kalaulah kaki kanan tu nampak lagi. Kalau kaki kiri nak buat mana?
Sebab itu antara sunat juga ketika wuduk, kita berwuduk dalam keadaan duduk. Baru boleh buat. Faham? Semua. Tatabu' sama dengan makna muwalat. Dia muwalat sunat bagi orang biasa. Iaitu benda berturut-turut. Tatabu' dengan muwalat sama maksud. Berturut-turut. Yang ni benda, sebelum kering muka, kita basuh dah tangan. Sekiranya kering dah muka baru kita basuh tangan, ketika itu putus mualak. Wattayamun. Dan juga menganan. Menganan ni maksudnya mendahulukan anggota kanan. Tapi kalau dibuat anggota kiri dulu, sah ke tak? Sah. Sebab tu ada orang tanya persoalan kanan. Contoh anak buat masalah mari. Kita cabut sisi ikang. Ada sisi ikang di tangan kanan kita, tangan kiri kita. Kita pun cabut sisi ikang di tangan kiri. Kita kena basuh mula tangan kiri. Sebab sisi ikan ada di tangan kiri. Tangan kanan ni kena basuh mula ke tak? Tak syarat. Sebab mendahulukan kanan ataupun mendahulukan yang kiri bukannya syarat. Dia hanya sunat. Faham? Wa iqalatu ghurratihi wa tahjilihi. Dan memanjangkan ghurrah dengan tahjil. Dia asal ghurrah dengan tahjil ni adalah nama bagi topak putih pada kuda. Ghurrah adalah topak putih yang ada pada kuda pada ni. Orang panggil benda? Muka dia. Lepas tu tahjil, topak putih yang ada pada kaki dia. Jadi mana nampak macam pakai stocking. Comel lah nampak. Hadis ni, ghurrah dengan tahjil, Nabi guna ketika Nabi sebut hadis. Nabi kenal umat dia. Jadi ulama kata sunat kita memanjangkan ghurrah. Apa maksud ghurrah? Iaitu kita panjangkan basuh muka kita. Dia lebihkan sedikit tu, hak tu wajib dah. Kerana nak menyempurnakan hak wajib. Ni lebih lagi, hak tu hak sunat. Faham? Dan juga tahjil. Tahjil ni melebihkan pada basuhan kaki dan tangan. Faham? Wa tarku al-isti'anah bis-sabbi illa li'udhrin. Dan meninggalkan minta tolong pada tuang melainkan ketika uzur. Kalaulah ulama kata kita ni boleh je nak tuang air sendiri, tapi kita malas. Kita pun minta tolong orang tuang, boleh tak? Makruh hukum. Tapi kalaulah kita uzur tak mampu nak tuang, maka ketika itu wajib kita minta tolong orang. Bahkan ulama buat masalah dalam kitab fiqh, kalaulah kita minta tolong tadi, dia minta biti. Sekiranya upah hak dia minta itu berpatutan, maknanya kena, wajib kita bayar. Tapi kalau melebihan, contohnya nak berapa upah? 50 riyal. Tak logik langsung. Maka ketika itu, tak wajib bayar, kita boleh ganti dengan tayammum. Tapi kat gini kena qada semula. Wan-nafdhi wat-tanshifi bis-thawbi. Wa tu'ataf, ataf pada tarku, dan meninggalkan nafdi wa tarkun nafdi. Apa maksud nafdi? Nafdi ni letak air. Dia letak genjih. Letak ni Terengganu, merenjis. Ni bahasa Terengganu. Terengganu orang panggil letak. Kalau KL kok merenjis air. Makruh kita genjih air. Sebahagian ulama kata tak makruh, tapi khilaful aula. Wa tanshifi bisaubi, dan lak guna kain. Makruh kok. Sebab apa? Menghilangkan kesan wuduk. Makruh. Dan meninggalkan lak guna kain. Sama? Wa tahrikul khatim. Baik. Tahrik ni sunat mula. Hak tadi tu tinggal. Wa ni wa sunat. Wa yusannu tahrikul khatam, dan sunat menggerakkan khatam. Ini sekiranya air boleh masuk, kita pakai cicing. Tapi kalau kita tak buang cicing tadi, tapi kalau tak buang pun air boleh pergi bawah cicing tu, maka ketika itu sunat. Sebab apa? Supaya yakin air pergi.
Kita tahu dah air pergi, cuma nak suruh kuatkan keyakinan. Adapun kalaulah air memang tak boleh pergi, sebab ketak dah, ketika itu menggerakkan khatang jadi wajib. Faham? والبداءة بأعلى الوجه وفي اليد والرجل بالأصابع. Baik, dan memulakan wal buda'atu bi'a'la al-wajhi, dan memulakan basuhan itu dengan bahagian atas muka. Boleh tak kita sapu gini? Boleh. Tapi yang afdal kita mulakan basuhan daripada bahagian atas muka. Wa fil yadi warrijli, adapun bagi kaki dan juga tangan adalah bil asabi', dengan mula dengan jari. Mula dia start daripada jari sampai ke siku. Kalau daripada kaki, jari sampai ke buku lali. فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب. Adapun sekiranya fa'in sabba, sekiranya dituang alaihi, ke atasnya, ke atas orang berwuduk tadi, ghairuhu, selain daripadanya, bada'a bil mirfaqi wal ka'bi, maka dimula daripada siku ataupun buku lali. Hak ni adalah qaul yang mu'tamad di sisi Imam Ramli, seperti mana yang disebut dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Namun yang ditarjihkan oleh Imam Ibn Hajar, seperti mana yang disebut dalam kitab Majmu', orang tuang ke, kita tuang ke, maka semuanya mula dengan jari belaka. Nampak tak? Kita ulang mula. Di sini ada khilaf. Pada muka sepakat mula daripada atas. Adapun pada kaki dengan tangan ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar, dia kata masalah tuang tak tuang, semua mula daripada jari. Mentarjihkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Adapun Imam Ramli mentarjihkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Dia kata, kalaulah kita sendiri yang cedak, kita sendiri yang tuang, maka mula dengan jari. Adapun kalau orang lain yang tuang, maka mula dengan siku ataupun buku lali. Ini masalah masalah kalau pai air. Mungkin ni kita tak timbul masalah tuang, tapi masalah pai air. Maka pai air seolah-olah dia iktibar Habib Hasan Kaf. Masa ngaji kita alham dengan dia, Habib Hasan Kaf dia iktibarkan pai air itu seolah-olah orang tuang. Maka ketika itu dia kata mula dengan siku dengan buku lali. Di situ ditarjihkan pendapat Imam Ramli. Adapun Imam Ibn Hajar, orang tuang ke, kita tuang ke, pakai pai air ke tak pakai pai air, semua mula dengan jari. Jelas dah. Wadalkal udwi wa mashul ma'qaini. Dan sunat, kena baca dalku sebab dia atah balik tu. Dan sunat menggosok anggota, wa mashul ma'qaini, dan juga sapuh. Ni benda ni apa panggil? Ma'qain. Benda apa panggil? Anak mata. Ke benda? Celah mata. Ikut nak panggil benda. Sunat sapuh, kita gosok anggota, maknanya bukan semata-mata melalukan air pada anggota, sunat kita sapuh. Adapun bagi mazhab Maliki gosok ni wajib. Mazhab Syafi'i gosok ni sunat je. Maka sunat kita gosok. Wa mashul ma'qain, dan juga sapuh ma'qain. Ma'qain ni benda anak mata. Faham? Ujung mata. Wastiqbalul qiblah. Dan juga sunat kita wuduk menghadap kiblat. Wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an. Dan meletakkan bekas pada sebelah kanannya in kana wasi'an, sekiranya dia luas. Sebab apa? Sebab sebahagian ulama kata kita letak bekas belah lik kanan supaya kat gigi bila kita meludah semua belah lik kiri. Sebab ada satu qaul ulama kata benda makruh kita meludah belah lik kanan. Meludah buang air belah lik kanan. Sekiranya dia dituang
Maknanya kita orang tuang air hak tu sekiranya kita tolong, kita cedok sendiri, maka letak kanan, lalik kanan. Tapi kalaulah orang tolong tuang ke kita, maka orang tuang tadi biar duduk lalik kiri kita. Kiri kita. Sekira orang tolong tuang untuk kita. Faham? Hak tu nak tak ingat, kena buka mula kitab. Atas satu qaul. Dah kalau kita sing, takkan ada lagi kiri. Nak belangga dengan pitu. So. Wa alla yanqusa ma'uhu an muddin. Dan juga jangan kurang, sunat jangan kurang air hak kita berguna untuk wuduk tu kurang daripada satu mud, satu cupok. Sebab apa? Kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wuduk menggunakan air sebanyak secupok. Jadi litibak, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita wuduk kurang daripada secupok. Wa alla yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin. Dan jangan wa alla yatakallama, dan jangan ia cakap fi jami'i wudu'ihi, pada sekalian wuduknya. Maknanya start daripada awal wuduk sampai akhir wuduk, illa li maslahatin, melainkan kerana maslahat. Makruh kita cakap-cakap kosong. Tapi kalau ada maslahat, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Wala yaltima wajhahu bil ma'. Dan wala yaltima, dan jangan dia tapar wajahahu, mukanya, bil ma', dengan air. Maksudnya ambil tu khepar atas muka. Makruh buat gitu. Wala yamsah ar-raqabah. Dan wala yamsah, dan jangan dia sapuh ar-raqabah, tekak. Dia masalah sapuh tekak ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama menghukumkan ia sebagai sunat, sapuh tekak. Namun pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, hukum dia adalah tidak disunatkan. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut bid'ah. Wa an yaqula ba'dahu. Dan dia kata selepas wa an yaqula ba'dahu, dan dia kata selepas daripadanya, selepas daripada wuduk tu, baca doa dia. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baca siapa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka hak ni hak riwayat hak sahih. Nabi baca dengan doa ni, maka hak ni hak afdal kita baca jelah. Ini ada siri. Benar. Waj'alni daripada kesalahan. Boleh kok. Sama je. Tak apa. Wala ba'sa bid-du'a'i 'inda al-a'dha. dan tidak mengapa, wala ba'sa, dan tidak mengapa, bid-du'a'i, dengan doa, indal a'dha, pada anggota-anggota. Hak ni kerana kalau kita baca kitab Al-Muharrar, Imam Rafi'i, dalam kitab Muharrar Imam Rafi'i, banyak Imam Rafi'i senaraikan doa-doa yang ada pada setiap anggota. Masa basuh muka baca doa benda, masa basuh muka kita baca doa Allahumma hafaz, Allahumma, masa kita basuh muka kita baca Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Baca doa tu. Ada macam-macam doa. Masa basuh tangan, masa sapu muka, masa qoma, banyak. Imam Rafi'i senarai dalam kitab Al-Muharrar. Tapi Imam Nawawi ketika meringkaskan kitab Muharrar menjadi kitab Minhajut Talibin, dia membuang semua doa-doa ni. Sebab apa? Kerana dia kata la asla lahu, tidak ada asal bagi. Tapi walaupun tidak ada asal baginya, nak doa boleh ke tak? Tidak masalah untuk doa. Seperti mana yang disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, la ba'sa, tidak mengapa. Jelas. Cuma biar tu biar. Cuma kalau kita tengok banyak hak sebut bab doa ni dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Boleh tengok situ. Sambung. Wa yukrahu. Faslun. Faslun fi makruhatil wudu. Fasal pada penyatakan perkara-perkara makruh ketika berwudu. Yukrahu al-israfu fi sabbi fihi. Dan dimakruhkan, wa yukrahu, dan makruh israf, melampaui, yakni membazir, melebihkan, fi sabbi, pada menuang, fihi, pada wudu. Makruh kita membazir air ketika wudu. Wa tarku takhlilil lihyatil kathah. Dan juga meninggalkan takhlil lihyah, meninggalkan ni selak janggut yang tebal. Adapun janggut yang nipis, sekiranya air dak sampai ke kulit, hak tu wajib kita takhlil. Wa takhlilul lihyatil kathah lil muhrimi. Cuma masalah takhlil ini, lihyah al-kasifah lil muhrim, dan juga sunat dia takhlil, sunat dia selak janggut yang tebal bagi orang yang ihram. Ni pendapat al-Imam Ar-Ramli. Imam Ramli kata kalau janggut hak tebal, sunat juga dia selak. Adapun Imam Ibn Hajar kata dak sunat. Dak watarku. Makruh, silap tukar mula. Watarku, dan makruh tadi balik mula, silap. Watarku takhlilul lihyatil kas, makruh meninggalkan selak janggut yang tebal. Wa takhlilul lihyah, dan juga makruh selak janggut bagi orang yang berada dalam keadaan ihram. Hak ni makruh ni, hak ni adalah di sisi pendapat al-Imam Ramli. Imam Ramli kata makruh kita selak. Adapun Imam Ibn Hajar kata kekal sunat selak janggut tebal walaupun ketika ihram, tapi kena hati-hati. Baik, kita hurah balik. Makruh kita meninggalkan selak janggut yang tebal. Sekiranya nipis, hak tu wajib selak untuk sampaikan air kepada kulit. Sekiranya tebal, makruh kita tinggalkan. Melainkan pada satu masalah, iaitu orang yang sedang berada dalam ihram. Ketika mana berada dalam ihram, maka di sini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ar-Ramli, Imam Ramli kata makruh dia selak. Sebab apa? Dibibangi cabuk janggut dia, menyebabkan kena bayar dam. Imam Ibn Hajar kata tak, kekal sunat tadi kena buat, cuma kena buat dengan hati-hati. Yalah, sambung. Wa ziyadatu ala thalath. Dan makruh dia tambah lebih daripada 3, sekiranya yakin dah 3. Adapun kalau syok, 2 ke 3, dia pun ambil 2. Sudah buat tu, baru teringat. Oh, rupa-rupanya sungguh jadi 4 dah. Sebab tadi memang 3, cuma syok. Maka hak tu tidak menjadi masalah. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udhrin. Dan juga minta tolong dengan sesiapa untuk membasuh anggotanya melainkan ketika uzur. Hak ni sama masalah macam tadi, masalah menuang. Kalaulah dia tidak mampu, dia minta tolong, bahkan kalau orang hak dia minta tolong tu minta bayar upah, kalau upah tu munasabah, wajib bayar. Kalau dia uzur. Kalau dia tidak uzur, ketika itu makruh je lah. So. Faslun fi syurutil wudu. Fasal pada menyatakan syarat-syarat wudu dan juga mandi. Situ wudu saja. Situ. Faslun syurutul wudu'i wal ghusli. Fasal pada menyatakan syarat wudu dan syarat mandi. Kerana syarat wudu dan syarat mandi adalah sama. Faham? Syurutul wudu'i wal ghusli al-islamu. Yang pertama, syarat bagi sahnya wudu dan sahnya mandi adalah Islam. Diistisnakan, dikecualikan, dimaafkan satu masalah, iaitu masalah. Baik, sebelum kita bahas masalah tu kena sebut dulu. Sebab apa syarat sah wudu
Dan syarat sah mandi adalah Islam. Kerana pada wuduk dan pada mandi diwajibkan niat. Orang kafir bukan ahli dalam bab niat. Maka sebab itu tidak sahnya wuduk dan mandi orang kafir. Kerana apa? Kerana dia bukan ahli dalam niat. Sekiranya dia niat dia tidak dia terima pakai. Itulah pertama. Baik. Maka timbul masalah, ada dok mandi orang kafir yang sah? Mandi orang kafir yang sah. Kata ulama ada satu masalah. Masalah apa? Masalah orang kafir yang mandi selepas suci daripada haid dan nifas kerana suami dia nak jima. Dia masalah gini, kita kena sebut daripada awal. Orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Ini seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Ghayah Ma'mun. Bukan Ghayah Ma'mun. Ghayatul Bayan, syarah bagi matan Safwatuz Zubat. Naqal daripada kalam Al-Imam Al-Mawardi. Boleh seorang lelaki Islam kahwin dengan seorang perempuan ahli kitab. Adapun perempuan yang Islam tidak boleh kahwin dengan lelaki ahli kitab. Panjanglah perbahasan kerana illah dia apa semua. Cuma kita faham sini dulu. Jadi, orang lelaki Islam kahwin dengan perempuan ahli kitab, dia nak jima' bini dia ni, ketika haid, ketika nifah haram. Balik hukum asal. Jadi, bila suci haid, bila suci nifah, dia nak jima', kena suruh bini dia mandi dulu. Baik, ketika mana bini dia mandi untuk mengangkat suci daripada haid dan nifas, dia niat tu sah ke tak? Memada. Boleh dia jima'. Lepas dia mandi tu boleh jima'. Tapi adakah terpakai ketika mana dia Islam ni? Contoh dia kafir sekarang. KG dia Islam, mandi dia tu terpakai ke tak? Tak. Kata para ulama atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, dia kena mandi semula untuk mengangkat hadah-hadah dia ketika mana dia kafir dulu. Ni pendapat yang aslah dalam mazhab Syafi'i. Yalah. Yang kedua, at-tamyiz. Mesti mumayyiz. Maksud mumayyiz benda? Mumayyiz ni dia boleh beza benda baik, benda buruk. Orang bila sebut tamyiz, orang boleh beza benda baik, benda buruk. Maka orang yang tidak tamyiz, maka ketika itu, dia tidak sah mandi, tidak sah wudu. Jelas. Melainkan satu masalah. Iaitu kanak-kanak yang ingin melakukan tawaf. Diistisna bagi dia. وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. Dan juga suci daripada haid dan nifas. Orang puang yang setengah ada haid, tengah ada nifas, kalau dia mandi dia tak sah. Sebab itu ada tersebar satu benda di Malaysia mengatakan orang puang yang sudah beranak wajib mandi wiladah. Kita kata mengatakan kewajipan itu secara itlak, secara mutlak adalah tidak tepat. Sebab apa? Dia kena tengok dulu. Sekiranya darah nifah tadi, sekiranya wiladah ni beranak. Beranak tadi, dia susuli dengan darah nifas, maka dia kena mandi bila kena darah nifah. Dia kena mandi wiladah apabila wiladah tadi tidak disusuli dengan nifah. Sudah je beranak, tak ada darah. Maka ketika itu, baru dia kena mandi wiladah. Jadi, mengumumkan kewajipan mandi wiladah secara umum adalah tidak tepat. Faham? Sambung. وَعَمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ. Dan daripada, mestilah tidak ada, dan daripada perkara yang menghalang air, yamna'u wusulal ma', menyampaikan air ilal basharati, tidak ada perkara yang menghalang air sampai ke kulit, mesti tidak ada. Sekiranya ada sesuatu yang menghalang air sampai ke kulit, maka wuduknya tidak sah. Tidak sah tak di mana? Tidak sah pada anggota tersebut. Macam kita buat masalah kemarin lah. Ada sisi ikan. Di mana? Di tangan. Maka dia pun cabut sisi ikan tu. Dia cabut sisi ikan, dia pun basuh mula. Lepas tu, sah ke tak? Sah lah. Faham? وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ.
Dan ada ilmu tentang kefarduannya. Maksud dia tidak i'tiqad hak sunat tu wajib, hak wajib tu sunat. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Dan dia tidak i'tiqad hak fardu tu fardu itu adalah daripada sunat. Adapun i'tiqad sunat tu fardu sah. Faham? Wal ma'u tahur. Mestilah air itu tuhur. Maksud air tak ada air mutlak. Tidak sah dia guna air yang apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air musta'ma, air mutaghayyir, tak boleh. Dia mesti guna air yang tuhur, air yang suci lagi menyucikan. Wa dukhulul waqti. Kita tengok nuskah kita. Wa dukhulul waqti kat lepas tu. Wa izalatun najas. Ayat jatuh. Sebab ana dulu ana ngapa matang muqaddimah hadramiyah learning tak ingat. Sebab tu bila cuba baca. Wa izalatun najasatil ainiyah. Dan mestilah menghilangkan siapa hak guna ada sebahagian nuskah tak ada wa izalatun najis. Cuma dalam matang hak ana ngapa dulu ada. Dan menghilangkan najis aini pada anggota. Maksudnya kalau najis aini ada pada anggota mesti dihilangkan dulu supaya apa? Supaya air tadi tidak menjadi air mutanajis. Dihilangkan air najis. Sekiranya najis tadi najis hukmi, maka memadai. Maksud dia, kalau najis hukmi, kesan najis dia, bukan air najis. Maka dia boleh basuh sekali dengan basuh anggota. Sah terangkat hadas dan suci najis tadi. Suci tempat tadi. Adapun kalau najis aini, tak memadai. Maksud apa najis aini? Zat najis masih ada. Wa dukhulul waqti. Dah habis ya? Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Wa alla, dan juga mestilah tidak ada sesuatu yang merubah air. Contoh mana? Ada zat farang di tangan. Ataupun merubah, menyebabkan air tadi menjadi mutaghayyir. Ada dakwat peng menyebabkan bila turun tu jadi biru air. Adapun asar dakwat tak apa? Kesang dakwat. Ada kesang dakwat tak apa? Adapun ain dakwat yang menyebabkan berubah jadi biru, waktu tidak memadai. Jelas kan? Lepas tu? Wa alla yu'alliqu niyyatahu. Dan mestilah dia tidak ta'liq niat dia. Dia tidak ta'liq. Ta'liq ke mana? Aku akan sah wuduk ni kalau Zaid mari. Tidak boleh. Adapun kalau dia ta'liq dengan insya-Allah, hak tu tak apa. Dia ta'liq dengan insya-Allah, hak tu memadai. Tapi ta'liq insya-Allah tadi tabarrukan kerana ambil berkat. Adapun ta'liq insya-Allah kerana bukan dengan niat tabarrukan, hak tu tidak memadai. Faham? Sekiranya dia ta'liq insya-Allah atas dasar itlaq, maka hak tu tak memadai. Adapun ta'liq insya-Allah kerana qasad dia tabarruk, hak tu tak apa. Ta'liq rasa masuk wadukhulul waktu dah. Tengoklah. Wa an yajriyal ma'u. Segi. Iaitu melalukan air pada anggota. Mestilah air tadi ketika mandi dan ketika wuduk, mestilah melalukan air pada anggota. Sebab apa? Kerana pada mandi dan pada wuduk kebanyakannya basuh. Bila basuh, syarat bagi masuk mesti jari. Air tadi mengalir. Wa dukhulul waqti wal muwalah li da'imil hadath. Dan juga mestilah macam jatuh juga. Wa dukhulul waqti wal muwalah li da'imil hadath. Sini. Wa dukhulul waqti li da'imil hadath. Situ. Wa dukhulul waqti li da'imil hadath wal muwalah. Apa tu? Habis dah? Faslun dulu. Ana rasa macam dia jatuh. Cambik ni ana. Cambik Busyra Karyana dalam bilik atas tu. Sebab ngapa dulu rasa macam ada benda sikit. Busyra Karim. Hak atas kali ya. Contoh insya-Allah tu kena. Insya-Allah kalau disebut sahaja aku berwuduk insya-Allah. Maka insya-Allah macam ni. Ana tengok. Kalau insya-Allah tadi dia itlaq sahaja aku berwuduk insya-Allah,
qasak secara mutlak, itlak, maka hak tu tidak sah. Adapun kalau tabarruk, dia qasak tadi tabarrukan, hak tu sah. Wa dukhulil waqti, dan juga masuk waktu, wa taqdimu istinja'i wa tahaffuzin. Ada tak? Dia anda cadangkan kalau siapa-siapa nak beli Bushra Karim, anda tengok antara kitab Bushra Karim hak paling comel, tabak paling comel ni Muassasah Risalah. Tabak ni comel. Ini salah satu Bushra Karim ni salah satu daripada syarah bagi Muqaddimah Hadramiyah karangan Syekh Sa'id bin Muhammad. Dia ni Syekh Sa'id bin Muhammad ni adalah anak murid kepada Al-Imam Asy-Syarqawi, Syekhul Islam, Syekhul Azhar dulu. Wa dukhulil waqti, dan juga masuk waktu. Bagi siapa ni masuk waktu ni? Wa taqdimu istinja'in, dan juga mendahulukan istinja', wa tahaffuzin, dan juga memakai pembalut. Wal muwalatu bainahuma, dan muwalat di antara keduanya. Bagi siapa? Tiga ni masuk waktu, mendahulukan istinja' dan juga pakai pembalut ni dan muwalat ni adalah lidaimil hadas, bagi perempuan yang daimul hadas. Yalah dah. Ni nuskhah dalam nuskhah Bushra Karim ada sebut. Yalah dah. Ya, kita dalam ngaji ni, ana dulu tak ajing apa Bushra Karim ni. Tak ajing apa muqaddimah, cuma ana ingat dulu masa duduk Mesir, salah seorang guru kami Al-Fadhil Ustaz Hairun Nizam Al-Azhari hafizahullah taala, dia hafal kitab Minhajul Talibin. Maka anda tanam diri dalam masa tu nak hafal Minhajul Talibin. Cuma masa tu tak mengajar lagi minhaj. Anda masa tu tengah mengajar Muqaddimah Hadramiyah. Jadi bila mengajar Muqaddimah Hadramiyah, tak ada nanti tak apa, sambil-sambil mengajar Muqaddimah, hafal Muqaddimah Hadramiyah. Cuma hafal tinggal. Jadi tinggal ni bukanlah kalau orang suruh baca memang tak ingat lah. Tapi kalau orang baca, kita mari lagi. Mana aib macam tak ada je, macam hilang je. Jadi sambung fasal baru. Faslun fil mashi 'ala al-khuffain. Bak sapuh atas khuf. Wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffain badalan 'an ghasli ar-rijlaini fil wudu'i. Dan harus menyapuh di atas dua khuf. Khuf ni benda stocking kulit. Badalan, ganti anil ghasli rijlaini, ganti daripada basuh kaki fil wudu, pada wudu. Maka di sini kita faham, dia hanya ganti bagi basuh kaki ketika wudu, bukannya ganti bagi wudu. Berlaku salah faham dalam masyarakat kita, ingatkan sapuh khuf ni adalah ganti bagi wudu. Silap. Sapuh khuf ganti bagi basuh kaki dalam wudu, bukannya ganti bagi wudu. Ada orang dia sapuh khuf je, wudu dak tu. Hak ni satu kesilapan. Kesilapan yang kedua, masalah sapuh khuf hanya berlaku bagi wudu. Ketika mandi wajib, khuf tidak terpakai. Bahkan terbatalnya sapuan khuf apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yalah. Wa syartu jawazil mashi, Dan syarat bagi keharusan sapuh tadi tu ada berapa syarat dia? Apa ni syarat yang pertama? an yalbasahu ba'da taharatin kamilah. Mestilah dia memakai khuf dan memakai wa ayyalbasahu, dan hendaklah dia memakainya ba'da taharatin, selepas daripada taharah kamilah yang sempurna. Maksud mana? Sudah selesai wuduk belaka, baru dia boleh pakai khuf. Sekiranya contoh, dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, kemudian dia basuh kaki kanan, dia pun pakai khuf. Dia pun basuh kaki kiri, dia pun pakai khuf. Maka ketika itu, dia kena cabut mula stocking kaki kanan, lepas tu tak pakai balik. Stocking kaki kiri kena cabut tak? Tak perlu dah. Sebab apa? Sebab dia pakai stocking kaki kiri tadi dalam keadaan wuduk dia sudah sempurna. Cuma stocking kaki kanan, wuduk tak sempurna lagi. Jelas? Jelas.
Hak ni pun berpandukan hadis Nabi. Cuma kita tak sempat nak bahas kan. Hadis tu sebut sama. وأن يكون الخف طاهرا. Dan mestilah khuf tadi tu suci. Bila sebut suci, terkeluar khuf yang najis ataupun khuf yang mutanajis. Khuf yang najis mana? Khuf tadi kulit dia daripada kulit anjing ataupun babi. Tidak sah, najis. Ataupun khuf tadi kulit bangkai yang tidak disamak. Terkeluar tak? Sebab najis. Ada ataupun mutanajis. Khuf tadi ada najis. Tidak boleh. Tidak memada. Faham? Sama. قويا يمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة. Dan juga kuat yang memungkinkan untuk dia pergi berjalan pada musafirnya ketika berhajat. Maksudnya, sebab tu kita sebut stalking learning tidak memada. Stalking learning, bahkan kalau kita perhati, Pak Mazhab sebenarnya, stalking yang kita pakai ni, stalking orang puan pakai, kita pakai nak pergi universiti tu, hak tu tidak memada. Sebab apa? Dia ada dua sebab. Pertama, kerana tidak kuat. Pakai sekali je, duduk jalan tanpa pakai selipar, kita pakai stalking tu saja, buat jalan atas tanah, kosok cari. Yang keduanya, dia akan menyebabkan masuk air. Tidak memada. Dia, ana cari, ada ke pendapat Pak Mazhab yang mengatakan boleh? Sebenarnya setakat perhatian Pak Mazhab kata tak boleh. Yang kata bolehnya ana temu dalam kitab yang memulakan pendapat ni adalah Syekh Al-Qasimi, seorang ulama daripada Syria, anak murid Syekh Badruddin Al-Hasani. Dia orang yang mula-mula kata boleh pakai stocking. Sebab dia ambil umum zahir hadis Nabi. Nabi sapu di atas stocking. Cuma kita kena beza stocking di zaman kita dengan stocking di zaman Nabi SAW. ساترا لمحل الغسل. Syarat juga لا من الأعلى. dan syarat juga satiran lil mahalli ghasli, dan syarat juga menutup pada tempat yang wajib basuh. Yang ni mana? Daripada ujung jari sampailah atas buku lari. Mesti menutup semua sekali. Dan tak syarat la minal a'la, tidak syarat tutup di bahagian atas. Ada pun daripada bahagian bawah kena tutup. Sebab tu, anda kalau ngajar di Terengganu, boleh tak pakai qasak khuf tu kasut buk. Kasut buk ni, orang luar panggil dia kasut buk. Kasut orang pergi kebun. Kasut buk lah, kasut orang pakai pergi kebun. Kita pun nak pergi kebun kan. Nak pergi kebun. Kalau musim-musim durian lagi. Allah, ni orang Terengganu tanya omong. Musim-musim durian. Jadi, pergi jaga kebun tengah-tengah malam. Takut durian curi dia orang. Kadang-kadang durian kena curi di rima. Itu tak tahu awak rima makan durian mana. Comel, rima makan durian lebih baik daripada manusia makan durian. Jadi susun molek putih. Beruang yang kucah sikit. Babi lagi kacau. Tapi kalau rima dia susun molek. Lebih comel pada orang makan. Dia akan susun betuk. Comel petok. Kita kena masuk hutang. Kita ni lagi banyak kita mengembara, lagi banyak kita akan nampak bahawa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia jaga, takut kena curi dia orang ke, rima ambil ke binatang, ambil wak rosok durian. Durian mahal. Jadi malam lepas maya isyak, lepas dengar kuliah apa semua, ambil wuduk, comel, pakai kasut buk. Gi ke apa ni? Gi di kebun. Baik. Bila pergi kebun, duduk jaga, tidur atas wakaf tu pakai kasut buk sekali. Esok bangun tidur, dia nak wuduk, dia tak boleh cabut kasut buk tu, boleh tak? Boleh. Dia wuduk, kemudian sapu atas kasut buk. Sebab kasut buk tu dah ustaz bukan ada lubang. Lubang pada atas, tu tak apa. Tutup comel molek, sapu molek. Lepas tu tak semayang, tapi semayang kena sekali dengan kasut buk tu lah. Kalau semayang cabut kasut buk tu, maka kena basuh kaki mula. Yelah dah. Ni praktikal. Kita belajar kena tatbik. Kena tatbik. Masa sujud dia dah pakai hak mewajibkan. Tak. Sebab dia lipat tu ialah
Cuma berlapik kan tak ada masalah. Jadi dah kena nak lapik gua ni, nak tekan gua ni rasa ubuk. Tak apa, tak ada masalah. Semua. Mani'an. مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز. Dan juga menghalang linufuzi pada tembusnya air min ghairi khazri, selain daripada tempat lubang jahitan. Kalau lubang jahitan hak tu tak apa, tembus air situ. Selain daripada lubang jahitan tidak memada. Sebab tu stocking learning tidak memada. Jelah, sambung. dalam ni wasyaqi. Oh, syaqi. Ya kesing ana ngapa dulu ada. Ini boleh khusus syaqi. Syaqi cari apa? Cari tak jadi saya. Jap dah. Kita kena tengok dulu. Perubahan nuskah. Dalam manhaj Qawi la syaqi. Ya tak leh syaqi sebab tu dia kata wa illa syaqqa wa illa syaqqa. Wala asyaqqa. Dalam ni. Oh, tak ada. Sini wa illa. Tak ada. Illa la syaqqa. Tak ada syaqi. Sebab syaqi tidak boleh. Jadi yang tepatnya tak ada kalimah syaqi. Sebab tu seingat Anan apa dulu tak ada syaqi. So, Wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa laylah. baik, sekarang ni masalah baru. Lama mana kita boleh sapu atas khuf? Wa an yanzi'ahu al-muqim ba'da yawmin wa laylah. Bagi orang mukim dia boleh pakai sehari semalam. Dia boleh sapu atas khuf tu sehari semalam. Wal musafiru safara qasirin, dan juga orang musafir, walaupun musafir tadi musafir yang qasir, yang pendek, Ba'da thalathati ayyam bilayaliha. iaitu 3 hari 3 malam. Orang mukim sehari semalam, orang musafir sekalipun musafir tadi musafir pendek, 3 hari 3 malam. Baik, bila nak mula? Wa ibtida'ul muddati min al-hadathi ba'da al-lubsi. Maka mulanya tempoh sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam tu daripada hadas selepas basuh, selepas pakai. Benda. Musafir pendek ni maksudnya dia cukup 2 malam. Ya. Yang tu, Ya. yang menggugurkan Jumaat. Ya. Baik, kita isu dia. Isu orang tanya, baik, dah ustaz kata 3 hari 3 malam ataupun sehari semalam. Bila nak mula? Boleh jadi mula masa mula-mula pakai. Boleh jadi masa kita start hadah. Boleh jadi masa kita ambil wuduk baru. Bila? Bila mulanya hadah selepas kita pakai. Contoh, kita pakai pukul 8 pagi. Kita start berhadah pukul 10. Kita wuduk mula baru untuk mayang zuhur pukul 1. Masa mana nak kira sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam? Pukul 10, iaitu mulanya hadas kita. Adapun Al-Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar kata benda, hadah tadi lama ke sekejap ke, semuanya dimulai dengan akhir hadas. Faham? Tidur ke, kecing ke, berok ke, hukum akhir hadas. Adapun Imam Ramli membezakan sedikit. Imam Ramli kata, kalaulah hadas tadi atas jalan ikhtiar, kalau hadas tadi atas jalan ikhtiar, contoh jalan ikhtiar kau ni, tidur, setuh kemaluan, maka hak ni pada permulaan hadas. Contoh kita tidur pukul 8, bangun pukul 9. Nak kira mana pukul 8, pukul 9, pukul 8. Sebab ni pendapat Imam Ramli. Adapun kalaulah tanpa jalan ikhtiar, maka akhir hadas. Contoh kecing, berok, maka dihukumkan akhir hadas. Dia khilaf sikit Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Imam Ibn Hajar semata-mata akhir hadas. Tak kira ikhtiar ke tak ikhtiar. Imam Ramli kena tengok hadas tadi ikhtiar ke tak ikhtiar. Kalau ikhtiar, maka awal hadas. Kalau tak ada ikhtiar, akhir hadas. Yalah. Fa'in masaha. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم.
Fa in masha, sekiranya dia sapuh, hadaran, ketika dia tengah bermukim, summa safara, kemudian dia musafir, aw akasa, ataupun sebaliknya, dia pakai masa musafir, kemudian dia bermukim, atamma masha muqimin, maka dia sempurnakan dalam keadaan mukim. Sini kena timbul isu sedikit. Isu mana? Gini. Dia pakai masa dia tengah bermukim. Dia pakai tengah mukim. Dia pakai pukul 8 pagi. Kemudian dia berhadah pukul 10. Pukul 1, dia mula musafir. Ke mana? Contoh ke Amman. Maka, pukul 10 pagi esok, dia kena cabut khuf. Faham tak? 10 pagi esok, dia kena cabut khuf. Sebab apa? Walaupun dia musafir, sebab dia pakai tadi masa mukim, maka hukum dia hukum mukim. Adapun kalau dia pakai masa musafir, kemudian dia bermukim. Sini kena perincikan sikit masalah. Perinci mana? Cukup tak lagi dia pakai sehari semalam. Sekiranya belum cukup sehari semalam. Contoh, dia pakai masa dia musafir di Amman. Pukul apa dia pakai? Malam. Pukul 8 malam. Kemudian pagi ni dia sampai ke Irbil. Dia bermukim di Irbil. Baik, maka dihukumkan sehari semalam. Bila? Pukul 10 dia hadah malam. Pukul 10 sampai pukul 10 malam ni. Hak tu sekiranya dia pakai belum cukup sehari semalam. Adapun kalau sudah cukup sehari semalam. Contoh dia pakai bila? Dia pakai 2 hari lepas. 2 hari lepas. Tapi tak apalah masa dia musafir. Ketika mana dia sampai bermukim di sini, adakah dia kena kira sehari semalam? Tak. Sebab sudah lebih daripada sehari semalam, dia kena cabut lalu. Faham? Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan marratan. Dan sunat dia menyapu di atasnya dan di bawahnya, aqibihi, bawah daripada tumit dia tu, khututan, dengan buat garisan marratan. Maksud dia buat gini. Ni contoh ni kaki dia. Ni kaki. Maka dia ambil daripada ujung gini. Buat gini. Faham tak? Ni pegang daripada bawah kaki, ni daripada atas. Dia buat gini. Faham? Faham? Hak ni sunat. Bila? Marratan sekali. Wal wajibu. Hak tu hak sempurna. Hak wajib. Mashu adna syai'in min a'lahu. Sapu sebahagian daripada hak atas. Ni contoh kaki, sapu hak atas sikit. Memada. Ada pun hak bawah sunat. Hak wajib atas. Faham? Cuma dalam masalah khuf ni, ada satu masalah yang sedikit jarang disebut dalam kitab-kitab fiqh, iaitu masalah jurmuk. Masalah jurmuk ni benda, dia pakai penutup bagi khuf. Yang ni contoh dia pakai khuf dua lapis. Ataupun dia pakai stocking dalam, kemudian dia pakai khuf di atas. Ataupun tak ada masalah hadiah, dia pakai kasut bot. Dia pakai stocking. Sebab orang jarang pakai kasut bot, tak ada pakai stocking. Dia pakai stocking, lepas tu dia pakai kasut bot. Baik. Guna hukum. Ulama' kata, kalaulah masalah tamu. Sekiranya dua-dua dhaif. Dua-dua tak cukup syarat. Contoh, dua-dua stocking. Dia pakai stocking 2 lapis. Dua-dua dhaif. Sekiranya dua-dua dhaif, maka tidak sah menyapu kedua-duanya. Faham? Adapun sekiranya hak atas kuat, hak bawah dhaif. Contoh, dia pakai stocking, kemudian dia pakai kasut, dia pakai khuf, ataupun dia pakai stocking, kemudian dia pakai kasut bot. Maka ketika itu sah dia sapu hak atas. Tak ada masalah. Masalah yang ketiga, dia pakai benda, dia pakai hak kuat ada dalam, hak luar, hak lemah, ataupun dua-dua kuat. Ni masalah ketiga. Masalah ketiga ni perincian dia panjang sikit. Masalah ketiga, dia pakai dua-dua kuat. Khuf 2 lapis pakai. Ataupun dia pakai khuf, pada dia pakai kasut bot. Satu masalah. Masalah satu lagi, dia hak kuatnya ada dalam, hak luar tu hak nipis. Contoh dia pakai khuf. Jadi khuf tu dok comel hitam itu, dia pun pakai stocking hak warna sikit luar. Comel sikit.
Baik. Pada masalah ni, iaitu masalah dua-dua kuat ataupun hak kuat ada dalam, di sini, sekiranya dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika dia sapu hak bawah, maknanya dia cabut hak atas. Dia sapu hak bawah. Dia cabut hak atas, dia sapu hak bawah. Hak tu sah tanpa perincian. Boleh pakai lalu. Ada pun kalau dia tak sapu hak bawah. Dia tak sapu hak bawah. Dia tak sapu hak bawah, dia sapu hak atas. Kata para ulama, dia sapu hak atas. Sekiranya dia sapu hak atas, tapi sapuan tadi kelembapan itu sapah ke bawah. Kelembapan tadi sapah ke bawah. Maka sah sekiranya dia qasak sapuh dua-dua ataupun qasak sapuh hak bawah sahaja. Adapun kalau dia qasak sapuh hak atas sahaja ataupun itlaq, umum, mengumumkan dak qasak pun sapuh hak mana-mana, maka ketika itu tidak sah. Masalah ni payah sikit ni. Jelas tak masalah? Kalau itlaq tak kira. Kalau itlaq dia umumkan, dak niat pun sapu hak atas ke sapu hak bawah, maka dak sah. Adapun kalau dia qasak sapu hak atas saja, dak sah kok. Kalau dia qasak sapu hak bawah ataupun qasak sapu dua-dua, maka hak tu sah. Dengan syarat kelembapan tadi sapu ke bawah. Faham? Hak tu sekiranya dua-dua kuat ataupun hak kuat ada dalam, hak bawah, hak dalam kuat, hak atas tu lemah. Adapun kalau macam kasut bok tadi, atas kuat, bawah lemah, hak tu tak ada masalah, sapu atas aja tak payah qasak benda. Faham tak? Ai nampak dengung molek ikhwan. Biasa dengung ni lah. Kita ulang mula. Ulang mula lah. Kita ulang mula. Nampak macam dengung Maulana ikhwan kita ni. Masalah pertama dia, dua-dua dhaif. Dua-dua khuf tadi dhaif belaka. Stocking tadi dhaif belaka. Maka tidak sah belaka dua-dua. Sebab dua-dua tak cukup syarat. Baik. Sekiranya hak atas kuat, hak lemah bawah. Faham? Hak atas kuat, hak lemah bawah. Nampak dah hak atas kuat, hak lemah bawah. Nampak kan? Iaitu masalah pakai kasut bok ataupun dia pakai stocking, patut dia pakai khuf. Maka hak tu dia sapu hak atas saja, tak qasak benda-benda. Itlaq sah. Faham? Masalah ketiga, dua-dua kuat. Dia pakai khuf dua lapis ataupun pakai khuf lepas tu pakai stocking kulit. Stocking kulit. Pakai khuf, lepas tu pakai kasut bok. Ataupun dia pakai khuf, lepas tu dia pakai stocking. Nampak ada masalah? Dua-dua kuat ataupun hak kuat duduk bawah. Hak atas, hak lemah. Maka di sini, dia kena sapu. Yang mana kelembapan tak disapah ke bawah, dia kena qasak sapuh dua-dua ataupun qasak sapuh hak bawah. Adapun kalau dia qasak sapuh hak atas saja ataupun dia itlaq umumkan, tidak sah. Faham? Faham? Alhamdulillah. Jelas? Baik. Lepas tu wajib ke dia bakar tu sempurnakan sehari semalam ke tak perlu? Hak ni masalah jurmu' ni, dia kembali mula sehari semalam. Hak ni masalah pakai dua lapis tu. Faham? Yes, maksudnya hak khuf secara umum tu lah. Ya, tetap pakai sehari semalam, 3 hari 3 malam. Hak tu dia balik kuasa. Hak ni pada masalah kita nak sapu je. Dia tak kait dengan sehari semalam tetap pakai. Faham? Wallahu a'lam. Itu di sini dapat dengar ramai. Nawaqidul wudu' kita sambung pukul apa kan? Pukul 3. Waktu Malaysia pukul 8. Wallahu a'lam.